Azmin? Azmin? Oh, Azmin hilang dah. Azmin? Ya. Azmin. Baca doa Azmin. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min nazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Okey, terima kasih Azmin. Okey, kita masuk kepada sambungan. Okey, minggu lepas muamalat. Kita dah masuk bab muamalat ni. Ustaz ingat kita akan perhabis bab muamalat dululah. Ada lagi 2 bab lah. Bab 5 dan bab 6. Baru ni minggu lepas kita masuk pada bab 4. Okey, muamalat lah Islam. Minggu lepas kita dah belajar secara asas, basic kan, berkaitan dengan muamalat. Okey. Okey, sambungan dia. Bab yang kelima, uqud al-muawadat. Ni kamu ni memang silibus dia lain sikit lah. Dia tak sama macam KBSM. Bab ni dia apa, dari segi pembahagian dia tu, istilah yang diguna tu berbeza sikit daripada silibus KBSM sebelum ni. Tapi masih lagi dalam kerangka kita kata muamalat lah Islam lah. Okay. Muamalat ni dia satu ilmu yang khusus juga. Dia kepakaran dia bukan semua orang. Kan Ustaz pun kadang-kadang apa yang Ustaz tahu ni sikit je sebenarnya. Kan sebab dia ada bidang orang yang pakar dia lah. Kalau kat Malaysia ni, kalau Ustaz boleh sebut bidang muamalat ni antara yang boleh lah kot Ustaz kata sebagai orang yang nombor 1 lah kat Malaysia ni, ulama yang hebat berkaitan muamalat. Sebab apa? Sebab dia pegang banyak jawatan dekat Malaysia ni lah. Termasuklah penasihat syariah dekat Bank Negara, ada penasihat syariah dekat Suruhanjaya Security Malaysia. Ni semua kita kata apa? Kita kata jabatan-jabatan yang besar lah dekat Malaysia ni berkaitan dengan muamalat ni. Nama dia Ustaz kenalkan kat hangpa lah. Ni pengetahuan am je lah. Kan tak ada dalam buku ni pun. Datuk Daud Bakar. Dia type nama pun ada, memang orang kenal. Kamu tak kenal kot. Tak tahu kenal tak. Ustaz pun baru kenal petang belum ni je. Ni dia gambar dia. Muhammad Daud Bakar. Dia ni memang ni kalau kamu nak apa? Nak banyak ilmu inspirasi, kamu boleh cari buku-buku dia, ataupun paling kurang kamu boleh follow dia kat Facebook. Kita orang-orang macam ni lah kita nak follow. Jangan nak follow artis banyak sangat. Buang masa je pada start. Tak dapat pahala pun. Kan? Dan banyak buang masa. Jadi kita ikut ulama-ulama macam ni. Ni ulama kita. Dia memang bidang muamalat lah kepakaran dia. Walaupun dia tak pakai kopiah pun. Kan? Jangan nampak kopiah tu baru ustaz. Okay? Dia memang kalau kamu baca, dia ada pagi-pagi. Ustaz rajin juga selepas mayang subuh. Kan radio ni kan kita jarang dengar kat rumah. Selalu dengar ala kereta je. Masa on the way nak balik daripada masjid, nak balik ke rumah tu, lepas mayang subuh, selalu dia akan ada kongsi. Ustaz lupa slot tu dalam Radio Sinar. Inspirasi bersama Datuk Daud Bakar kot. Dia lah pagi-pagi tu, awal-awal. Dia pakai tanya soalan-soalan motivasi kat dia. Ustaz memang suka dengar. Kan orang-orang yang apa, pengalaman banyak, ilmu yang banyak ni, bila dia cakap tu setiap perkataan dia tu banyak mutiara dia. Ni orang tokoh antara Ustaz boleh kata nombor 1 lah dekat Malaysia ni. Bukan dunia lah, nombor 1 kat Malaysia. Orang yang paling terkenal, Datuk Dr. Daud Bakar. Kamu boleh explore sendirilah kalau nak baca biodata dia. Tapi kalau ikut Facebook dia pun memang banyak dia kongsi. Memang menarik lah. Dia ada banyak syarikat dia pegang, banyak dia menjadi penasihat. Kira antara jawatan dia yang besar kepada Ustaz ni lah penasihat syariah untuk Bank Negara lah. Bank Negara ni paling besar lah kat Malaysia ni. Okay, itu tokoh dekat Malaysia bidang muamalat. Okay, bab 5. Okay, uqud al-muawadat. Okay, macam hampa nanti sendiri pun boleh lah kalau minat bidang muamalat nanti boleh sambung peringkat diploma ataupun ijazah nanti bidang muamalat ni. Okay. Antara yang kita fokus pada hari ni, kita akan belajar, kalau sempat Ustaz cubalah kita perhabis 3 ni. Apa dia? Berkaitan dengan pengertian bai' at-tawarruq, bai'us salam, bai'ul istisna', bai'ud dain, musyarakah dan mudarabah. Kan? Ni kalau pergi tanya mak ayah kita yang tak mengaji bidang agama memang tak tahulah. Kan? Tanya makcik mana kan? Sebab bidang muamalat ni bukan, dia tidak fardu ain. Maksudnya apa? Dia fardu kifayah. Maksudnya ada orang yang tahu,
ada orang yang tak tahu. Dia tak tahu pun dia tak jadi kesalahan. Sebab tu dia bidang muamalat ni dia tak termasuk dalam fardu ain, kan? Fardu ain ni maksudnya setiap orang kena tahu tentang apa? Tentang salat, puasa, haji. Hak tu kita kena tahu. Hak tu semua orang Islam kena tahu ilmu tentang tu. Sebab apa? Sebab kita nak buat. Tapi muamalat ni tak semua. Kalau kamu ni advance lah, kan? Kita belajar. Tu pun basic je ni. Basic je. Okay, ni antara yang kita fokus pada hari ni. Nombor satu. Yang kedua pada menjelaskan rukun-rukun dan syarat-syarat bagi muamalat Islam dalam bai' at-tawarruq. Ni salah ni, salah ejaan. Okay. Ba dia satu je lah, dia tersilap. Bai' at-tawarruq, bai' al-istisna', bai'ud dain, bai'us salam, musyarakah dan mudarabah. Kemudian kita akan tengok kepentingan muamalat Islam dalam uqud al-muawadat. Dia ada dua uqud lah. Ni bab 5 ni uqud al-muawadat. Nanti yang ke-6 nanti, bab yang ke-6 ada uqud juga. Nanti kita akan tengok itu minggu depan lah. Okay. Yang pertama. Baca dulu lah kan. Ustaz je yang pandai ni. Hidayah. Hidayah dah? Ya. Hidayah baca. Hidayah mula dulu. Uqud al-muawadat. Bai'ut tawarruq, bai'ul istisna, bai'ul dain, bai'us salam, masyarakah dan mudarabah. Uqud al-muawadat. Uqud al-muawadat adalah akad yang dimaksudkan untuk mendapatkan ganjaran iaitu keuntungan. Antara uqud al-muawadat yang akan dibincangkan dalam bab ini ialah bai'ut tawarruq, bai'us salam, bai'ul istisna, bai'ul dain, masyarakah dan mudarabah. Okey, Ustaz Hidayah, saya sambung balik lah. Ustaz terang sikit je. Okey. Tajuk kita uqud al-muawadat. Uqud ni maksudnya apa? Akad lah. Akad. Jamak kepada akad. Bahasa Melayu akad lah. Bahasa Arab dia akad. Payah kau nak sebut lah. Akad. Kan? Kalau bahasa Melayu akad. Kan? Uqud ni jamak kepada akad. Kan? Akad lah maksudnya. Akad al-muawadat. Akad yang dimaksudkan untuk mendapatkan ganjaran iaitu keuntungan. Bila muamalat ni kan, ni kalau muawadat ni dia fokus dia apa? Kita nak faham, dia berkaitan dengan ganjaran ataupun keuntungan. Itu yang kita belajar bai' kan, jual beli. Jual beli ni untuk apa? Untuk untung lah. Untuk ganjaran. Sama ada kita dapat barang ataupun kita dapat duit. Orang yang jual, dia dapat duit. Orang yang beli, dia dapat barang. Win-win situation lah. Kan? Situasi menang-menang lah kan. Tak ada siapa rugi. Kan? Orang yang beli, dia dapat barang. Orang yang jual, dapat duit. Okay. Jadi, kamu ingat kat sini, fokus kamu nak ingat muawadah ni pada dia berkaitan dengan akad apa? Berkaitan dengan ganjaran iaitu keuntungan. Kamu ingat itu dulu. Okay. Apa yang kita akan bincangkan dalam bab ni? Okay. Ada kita tahu berapa ni? Ada 6. Yang ni kena ingatlah istilah ni. Kamu tak boleh ingat. Dia kena ingatlah istilah Arab dia ni. Ni semua istilah Arab. Bai'ut tawarruq, bai'us salam, bai'ul istisna, bai'ud dain, musyarakah dan mudarabah. Kan cara nak ingat dia kena selalu baca. Rajin baca, selalu sebut. Ingatlah istilah-istilah ni. Okay. Macam kita dalam istilah-istilah agama lah kan. Kita biasa dengar apa? Biasa dengar nikah. Kan. Itu istilah Arab lah nikah. Kita kata bab talak. Kan, bab talak kan. Istilah-istilah solat sendiri bahasa Arab kan. Kita selalu dengar kan. Jadi kita ingatlah solat tu apa? Sembahyang kan. As-siyam. Kita tahu puasa. Kan. Ni sama jugalah bab. Ni bab berkaitan dengan muamalat. Okay. Jadi kita ingat apa? Kita akan fokus yang ni lah. Yang ni yang takut tak ada ni sebab dia apa? Dia perincikan setiap satu ni. Bai'ut tawarruq, bai'us salam, bai'ul istisna, bai'ul dain, musyarakah. Okay, mudarabah. Kita pergi satu-satu lah. Kalau tak dan ni, tak apalah setakat yang dan lah. Kita sambung ke depan. Tengoklah kalau dan, kita terus. Okay, terus. Hidayah. Pengertian bai'ut tawarruq. Bahasa tawarruq berasal daripada perkataan warik yang bermaksud dirham iaitu wang yang diperbuat daripada perak. Istilah urus niaga yang melibatkan dua peringkat urus niaga. Pada peringkat pertama, urus
niaga tersebut melibatkan pembelian secara hutang antara pembeli dengan penjual asal sesuatu aset. Pada Pada peringkat kedua, pembeli kemudiannya akan menjual aset tersebut secara tunai kepada pihak ketiga. Ia dinamakan bai'ut tawarruk kerana ketika membeli aset tersebut secara hutang, pembeli tidak berniat untuk menggunakan atau memanfaatkannya, tetapi hanya ingin menjualnya semula bagi memperoleh wang tunai. Okey. Sat, notis dulu. Okey. Hari sambung lagi. Kira kita bagi hari ni satu jenis baik ni seorang baca lah. Okey, ustaz tolong terang je. Okey, bahasa dia maksudnya wariq. Kan, wariq ni maksudnya dirham. Maksudnya daripada wang yang diperbuat daripada perak, dirham kan. Kalau dinar wang yang dibuat daripada emas. Ni kan, orang panggil dinar. Ni dirham. Dirham daripada perkataan dirham lah. Wariq ni maksudnya dirham, maksudnya duit. Okey. Tak apalah, bahasa ni tak penting pun. Kan, tapi kita ambil tahu je lah. Okey, istilah. Okey, maksud dia apa ni? Baik ni, dia urus niaga ni melibatkan tiga orang. Dia ada dua peringkat lah. Maksudnya macam orang berniaga. Orang yang pertama, dia beli benda tu, dia beli barang ke, kenderaan ke, sesuatu yang bernilai lah kan. Dia beli secara hutang. Lepas tu dia beli tu bukan dia nak pakai. Dia jual kat orang yang ketiga. Dia jual kat orang yang ketiga secara cash. Kan, sekarang kita akan tengok lah, ada contoh kat bawah ni, Ustaz terang secara umum dulu. Okey, dia beli barang, okey, contohlah A ni beli barang daripada B secara hutang. Kan, contoh beli apa? Beli, kita kata secara hutang, katalah dia beli apa? Beli motor, kan. Dia beli motor ni maksudnya orang yang broker lah ni, lebih kurang macam orang yang apa? Orang yang jadi dia nak berniaga. Dia beli, kata motor tu, harga motor tu 5,000. Dia beli secara hutang. Okey, dia beli secara hutang 5,000. Lepas tu dia pakai ke motor tu? Tak. Dia nak jual motor tu. Cuma dia jadi orang tengah lah kan. Dia jual pula motor tu kepada C dengan secara tunai RM4,000 contoh. Kan. Jadi dia dapat RM4,000 tadi tunai kat dia. Mungkin dia rolling balik dia duit tu, dia bayar je lah kat hutang dekat orang yang A tadi, B tadi. A tadi dia bayar dekat hutang dekat B tadi lah kan. A beli kepada B. Okey. Kemudian A tadi jual pula kepada C. Dia bayar tadi RM5,000 tadi secara hutang lah, mungkin sebulan RM200 ke RM500 ke dia bayar kat orang tu. Yang dekat C tadi dia jual, dia dapat cash lah RM4,000 kat dia. Motor tu ada lagi tak? Tak ada dah lah, dia jual kat C. Tapi dia masih berhutang dengan B. Faham tak? Maksudnya orang tengah lah ni, dia berniaga secara hutang. Faham tak? Dia jual kat orang cash tapi dia hutang dengan orang lain. Ni banyak juga orang kedai banyak lah buat macam ni. Dia kedai kadang-kadang dia nak beli barang produk dia mungkin 500,000 sejuta lah dalam kedai dia. Ni kedai besar lah, Ustaz bagi contoh. Pasar raya besar ke apa? Kan? Barang ni banyak kan, shopping komplek. Bukan shopping komplek lah, maksudnya kedai yang besar. Kan? Katalah sejuta. Jadi dia tak ada duit sejuta. Jadi dia beli barang tu, hutang lah. Kan? Dia hutang dengan kita kata apa, dengan supplier lah. Kan? Orang yang, ataupun kilang yang keluarkan barang tu. Lepas tu barang yang banyak tadi, dia jual dengan orang lain secara tunai. Hutang dengan tu dia bayar lah tiap bulan. Itu maksud dia baik at-tawarruq. Itu yang dia kata kat sini. Ada dua peringkat. Peringkat pertama, urus niaga tersebut melibatkan pembeli secara hutang antara pembeli dengan penjual asal sesuatu aset. Ni Ustaz kata apa? A beli daripada B secara hutang. Okay. Pada peringkat kedua, pembeli kemudian akan menjual aset tersebut secara tunai kepada orang ketiga. A dengan B tadi, dia beli hutang. Okey, lepas tu A tu pula, dia pergi jual pula dekat orang lain, C, secara tunai. Yang ni kita panggil apa? Bai' at-tawarruq. Kamu ingat itu dulu. Dia kadang-kadang nak faham sekaligus, Ustaz tak tahulah siapa semua boleh faham ke tak. Tapi kadang-kadang kena ambil masa sikit lah kan. Kadang-kadang kena baca. Dia proses yang dia belajar sebab tu macam tu kan. Belajar ni tak ada lah sekali mengaji terus faham. Tak. Dia kadang-kadang adalah hidup kita ni, kita
10 tahun baru kita faham. Ada. Kata dulu duk ngaji, oh rupanya macam tu. Baru faham. Kan? Tak pelik lah. Kan? Jadi sama jugalah. Kalau kamu boleh faham tu ini, kira hebat bagus lah. Kan? Kalau tak boleh faham tu, tak apalah, pelan-pelan. Kan? Tapi nanti ingat tu, dia ada 2 peringkat tadi. Okay? Dia ada, kita kata mudahnya Ustaz nak cerita kamu, ada A, B dengan C lah. A beli daripada B secara tunai, secara hutang. Okay? Kemudian A tadi, dia jual pula kepada C secara tunai. A ni maksudnya apa? Dia peniaga lah. A ni. Dia orang yang berniaga. Dia bukan beli ni. Sebab tu dia tulis kat bawah ni. Pembeli tidak berniat untuk menggunakan atau memanfaatkannya, tetapi hanya ingin menjualnya semula bagi memperolehi wang tunai. Kan? Dia tak target nak guna. Dia target nak buat apa? Nak target dia nak jual. Contoh macam jual tudung lah. Kan? Contoh lah Ustaz bagi ni. Kalau zaman law ni dia banyak apa? Apa bagi? Dropship. Dropship ni bukan. Dia bukan baik tawarruk. Dia lain pula tu. Dropship ni macam kita tolong apa? Kita tolong promote produk orang. Jadi kita dapat commission. Kan? Jadi kalau zaman law ni canggih kan, ada Facebook, ada apa Shopee, kita ada link kita berdaftar dengan apa kita sebagai ejen dropship, kita berdaftar dengan satu syarikat, contoh jual tudung. Okey, ada jual tudung. Jadi kita pun promote lah dekat Facebook kita, dekat Instagram kita ada link kita. Bila orang klik link kita dan dia beli barang, syarikat tudung tadi, dia boleh detect dan dia akan bayar commission kat kita. Sebab orang beli tu berdasarkan link kita, sebab kita promote. Itu isu lain tau. Itu saja bagi sebut contoh apa je. Tapi dia kata muamalat ni memang apa? Oh memang susah lah ilmu ni. Sebab tu kadang-kadang banyak benda kita tak tahu, kita rujuk pada yang pakar lah senangnya. Kan? Okay, ni bank tawarruk ni, maksudnya dia nak berniaga tapi dia tak ada duit. Okay, contohlah Farah kan. Farah nak jual, nak berniaga jual tudung. Jadi dia tak ada duit. Kan? Katalah dia belilah 1000 jenis tudung. 1000 jenis tudung. Duit tak ada. Jadi apa? Dia pun deal lah dengan, katalah 1000 tudung tadi harga dia 10,000. Duit tak ada. Jadi dia nak buat apa? Dia kata, tak apalah ni saya hutang lah. Dia hutang. Okay, dia pun ambil tudung tu, dia pergi jual pula kat orang. Bila jual kat orang tu, kata 1000 tadi, terjual lah dalam masa berapa bulan. Kan, dia dapat lah. Kan, jadi kat orang tadi dia bayar lah sikit. Dia buat deal dah lah hutang tadi. Kan, kata sebulan nak bayar 500 ke, sebab dia nak jual tudung tu kan. Mungkin sebulan boleh dapat, mungkinlah terjual 1000. Okay, 500 ambil kat dia, 500 lagi bayar hutang. Macam tu lah, ni dia panggil baik at-tawarruk. Jadi dia ada 2 peringkat. Okey, ada soalan tak setakat tu? Boleh faham tak tahu? Lak panjang Ustaz terang ni. Ustaz mengharapkan apa boleh faham, sebab tu Ustaz terang detail sikit. Boleh. Boleh lah? Okey. Okey, sambung. Hidayah. Dalil kekhususan bai'ut tawaruk. Jumhur ulama mengharuskan bai'ut tawaruk berasaskan kepada dalil kekhususan aqdul bai' yang terkandung di dalam firman Allah, dan Allah menghalalkan jual beli. Surah Al-Baqarah ayat 275. Berdasarkan pengertian umum ayat ini, para ulama berpendapat bahawa bai'ut tawaruk dibolehkan kerana ia merupakan sebahagian daripada kegiatan jual beli. Bai'ut tawaruk boleh berlaku dengan tujuan untuk memperoleh wang tunai sama ada dengan pengetahuan atau tanpa pengetahuan semua pihak yang terlibat. Okey. Jadi berkaitan dengan dalil dia, sebab apa? Sebab Allah Ta'ala menghalalkan jual beli. Dia sama macam jual beli lah. Kan? A dengan B tadi jual beli juga. Cuma berhutang. Sama lah jual beli. A dengan C juga jual beli juga. Jadi para ulama kata dibolehkan. Kan? Sebab apa? Sebab dia termasuk daripada kegiatan jual beli. Ada jual beli kan. A dengan B, A beli, pembeli, B penjual. A dengan C, A jadi penjual pula, C jadi pembeli. Maksudnya dia ada jual beli. Kan? Jadi kat sini yang penting ni, bai'ut tawarruk ni boleh berlaku dengan tujuan untuk memperolehi tunai. Ni kaedah cara kita nak dapat duit tunai lah. Ni kena orang cerdik, orang pandai berniaga ni, dia cerdik. Dia tak ada duit. Kan? Tapi macam mana aku nak berniaga ni? Orang yang kilang pula, dia mungkin apa? Dia ada jenis macam-macam lah kan. Orang kedai kilang ni, ada yang jenis nak cash,
ada yang jenis boleh berhutang. Jadi dia pun cari yang boleh berhutang. Bila boleh berhutang, dia tak ada duit nak bayar sebab dia nak berniaga. Kan? Tapi dia buat macam mana? Dia buat macam ni lah. Dia buat macam bai' at-tawarruk. Sebab tu dia kata harus tadi bolehnya bai' at-tawarruk ni dengan pengetahuan ataupun tanpa pengetahuan semua pihak yang terlibat. Kan A, B, C saya cerita tadi kan. Walaupun B tu kita hutang dengan dia, A hutang dengan B tu tak tahu pun kata A ni nak berniaga. Tak apa, tak ada masalah. Dia tak berkait dengan dia pun sebab kita hutang je dengan dia. Kita nak berniaga tu kita dengan C pula. Kan. Jadi ini juga kita kata bai' tawarruk ni dibolehkan dalam agama. Okey, sambung lagi. Daya. Contoh akte tawarruk. Ali memerlukan wang tunai sebanyak 15,000. Dia membeli kereta daripada Ahmad dengan harga 20,000 secara beransur sebanyak 500 setiap bulan dan menjual semula kereta tersebut kepada Abu Bakar dengan harga 15,000 secara tunai. Okey. Terus. Rukun dan syarat akde tawarruk. Rukun pertama, wujud dua akad jual beli. Syarat, wujud akad jual beli antara penjual dengan pembeli pertama dan akad jual beli antara pembeli pertama dengan pembeli kedua. Rukun kedua, penjual, pembeli pertama yang kemudiannya menjadi penjual dan pembeli kedua. Syarat, pembeli kedua bukanlah penjual pertama barang tersebut bagi mengelakkan ia menjadi bai'ul ainah, iaitu akad jual beli yang disusuli dengan pembelian semula oleh penjual dengan harga yang berbeza. Rukun ketiga, barang yang dibeli. Syarat, barang yang dijual telah diterima oleh pembeli pertama sebelum dia boleh menjualkannya semula kepada pembeli kedua. Rukun keempat, sirah, iaitu lafaz ijab dan qabul. Kabul. Syarat, lafaz yang menunjukkan kerelaan kedua-dua pihak iaitu melakukan akad seperti lafaz saya jual daripada penjual dan lafaz saya beli daripada pembeli. Okey, terima kasih Daya. Habis dah satu tajuk. Ustaz rasa kena 3 je soalan ni. Separuh lah kita target. Kalau cepat sangat ni kamu juga kesannya tadi kamu tak faham. Tak apalah, Ustaz kita tak payah kejap cepat habis lah kan. Boleh separuh pun okey lah, minggu lepas kita tambah separuh lagi kan. Okey. Kamu nak kena faham betul-betul ni sebab kamu nak guna sampai tahun depan. Bukan nak periksa minggu depan kan. Periksa minggu depan okey lah, kita boleh nak guna cepat kan. Ni nak tahun depan nak guna ni. Jadi kena cuba fahamkan. Okey, contoh dia. Contoh lebih kurang Ustaz bagi tadi lah. Ali memerlukan wang tunai sebanyak 15,000. Kan. Ni tak kira lah dia nak buat apa ni. Yang penting dia nak tunai. Dia perlukan tunai 15,000. Ni cara orang cerdik lah ni. Kan. Dia membeli kereta daripada Ahmad dengan harga 20,000 secara ansuran sebanyak RM500 setiap bulan. Okey. Dia beli pada Ahmad kereta harga 20,000 dan dia deal apa? Sebulan bayar 500. Secara hutang lah ni. Hutang ni jangan anggap ni. Hutang ni biasanya kita akan bayar ansuran lah kebiasaannya. Kan kalau hutang kita berhutang macam beli kereta tadi, dia hutang 20,000, harga kereta tadi 20,000 lah soalannya. Okey. Lepas tu dia sebab apa mahal sikit? Selalunya apa? Sebab dia sebab dia lambat bayar. Kamu jangan anggap bila kita berhutang ni bayar lebih semua tu adalah riba. Dia tak semua tau. Sebab tu kamu tengok dekat bank Islam ada pinjaman pun kadang-kadang kita pinjam, dia akan jadi lebih juga. Dia tak bagi bunga benda tu. Dia lebih kepada macam kita kata istilah dia macam dividen jugalah. Maksudnya bank dia dapat keuntungan. Sebab apa? Kamu kena pakai logik sini tau. Macam kita berhutang. Berhutang 9 tahun. Duit 10,000 sekarang dengan duit 10,000 untuk 9 tahun lagi agak-agak sama tak nilai dia? Macam respon sikit? Sama tak? Duit 9,000 tahun ni, duit 10,000 lah sekarang. Tak. Dia takkan sama. Sebab apa tak sama? Sebab apa tak sama? Syafiah tak punya suara ke ni? Syafiah dah? Suara ni takut lena je ni. Syafiah dah Syafiah?
Syafia. Ya. Syafia. Duk makan ke apa? Breakfast apa? Dah. Ustaz pun tak ada makan gini. Apa, Syafia. Sebab apa nilai tu tak sama? 10,000 tahun ni dengan 10,000 10 tahun lagi. Perubahan masa, zaman, kemajuan. Kan? Betul. Sebab apa dia akan ada inflasi. Duit kita akan berkurang. Sebab tu orang yang cerdik, dia ada duit, dia akan apa? Dia akan invest. Dia akan laburkan. Orang tak simpan duit bawah katil. Tak bawah katil 10 tahun, 20 tahun. Tu tak cerdik. Sebab apa? Duit kita setiap hari dia akan makin susut. Nilai dia. Sebab itulah ada orang beli emas, ada orang buat pelaburan saham, ada orang beli hartanah, duit yang banyak kan. Sebab apa? Sebab duit kita makin kecil. Walaupun nilai dia 10,000 sekarang, 10 tahun lagi dia akan jadi walaupun 10,000 juga, tapi nilai dia tak sama dah. Macam Ustaz kata ni dululah. Apa Ustaz, zaman Ustaz sekolah, 5 kupang pergi sekolah tu banyak dah. Zaman hampa RM5. Padahal berapa puluh tahun dah. Kan? Tu katakan, maksudnya kalau orang dulu dia simpan duit RM100 zaman dulu, banyak zaman Ustaz RM100. Kalau RM100 tu dia tak simpan dekat dia tak guna untuk pelaburan, tak kat tabung haji ke, tak kat ASB ke, maksudnya duit dia sebenarnya susut sangat banyak. Walaupun nilai dia 100 juga, tapi 100 zaman lah sangat kecil. Jadi sebab itulah jangan kita kata kita hutang kat bank bila 15,000, dia mestilah bila 10 tahun kita hutang mestilah akan lebih. Jadi bank akan ambil untung jugalah. Tidur. Okey. Jadi kita cumanya nak selamat daripada Ustaz ni nak cerita detail ni, jadi kamu pening. Hari ni kena mengaji, kena sambung ijazah, insya-Allah belajarlah. Kita mudah, jadi kamu jangan terpengaruh dengan orang ramai yang tak faham. Jadi dia kata pinjam dekat bank Islam sama je. Kan kena bayar mahal ke? Tak sama, dia berbeza akad dia. Jadi kita ni orang awam ni yang tak faham, bukan bidang kita, apa dia kita nak elakkan? Kalau kita nak buat personal loan ke, nak buat pinjaman kereta ke, rumah ke, nanti kamu kahwin tu kamu kerja, kamu akan lalui benda ni lah. Kan nak buat nanti Azmil kan nak buat nak buat pinjaman, nak menikah ke. Maksudnya bila kita buat pinjaman, kita cari bank yang Islam lah. Bank Islam. Kan kita kata kalau nak simpan duit pun sama lah. Kan bank Islam, Maybank Islami, CIMB Islami, kan Hong Leong Islami, RHB Islami. Maksudnya cari tu BSN lah. Macam BSN tak ada Islami lah, sebab BSN memang fully Islami dah. Dia sepenuhnya Islami. Dia dekat Malaysia ni yang sepenuhnya Islami ni tabung haji, bank Islam, BSN, bank rakyat. Ada lagi tak? Tak ada, 4 ni je. Hak lain tu kalau kamu nak buka akaun, nak buat pinjaman, kamu kena maklum dekat orang bank tu lah. Kata saya nak buat pinjaman Islami lah, akaun Islami. Kan. Jadi cara dia macam tu, jangan sebab tu kamu yang faham ni pula. Kan. Okey, sambung balik. Tak habis dah. Ustaz tak ada terang ni. Ustaz memang banyak idea nak cerita kamu ni. Ni nak cerita berjam-jam boleh bab ni. Jadi dia buat apa? Dia beli kereta tadi daripada Ahmad 20,000. Ali dia beli kereta pada Ahmad RM20,000. RM20,000 harga kereta tu, bayar secara ansuran RM500 setiap bulan. Okey, dan menjual semula kereta tersebut kepada Abu Bakar dengan harga RM15,000 secara tunai. Okey, kamu jangan rasa rugi Ustaz, dia rugi RM5,000. Tak, sebab apa? Sebab dia bayar ansuran. RM15,000 ni mungkin dia nak guna nak berniaga, dia nak buat pelaburan ke. Kan? Sebab RM500 ni lama kali. RM500 kalau RM20,000 berapa lama Ustaz? Berapa bulan Ustaz kita kira RM20,000 bagi 500. 40 bulan. Lama 40 bulan. 40 bulan berapa tak? Bagi 12 pula. Bagi 12. 3 tahun. Lebih kurang 3 tahun 3 bulan. Lama. 3 tahun 3 bulan ni kalau orang pandai berniaga RM15,000. Bolehkah kita jual lebih? Bolehkah kita jual lebih? Jual lebih? Tak jual lebih 15 kurang kot. Tak jual lebih ke harga.
Dah lah, ni harga contoh dia bagi je lah. Kalau Azmin nak jual 20,000 ke 25 ikut skor lah. Kalau ada orang nak beli, boleh je. Dia menego ni dia tak ada ni. Contoh Azmin kan. Azmin beli pen kat Ustaz RM1. Azmin jual RM2. Boleh tak? Boleh. Tak masalah. Kan memang akan jual, mestilah kita jual mahal. Cuma kat sini, sebab apa dia jual 15 je? Sebab apa 20 ni macam mahal sikit? Sebab dia hutang. Hutang ni biasanya mahal sikit lah. Sebab apa mahal? Sebab masa tadi, yang Ustaz cerita tadi. Kan, bila kita lama 5 tahun, duit dah susut. Sebab itulah bank dia akan cas sikit. Cumanya kamu jangan ambil yang apa? Ambil yang bank biasa lah, dia akan jadi riba lah. Kalau ambil yang bank Islami, dia ada akad dia. Ni complicated sikit nak cerita. Ni kena ngaji banyak benda lah. Kan? Okay. Jadi 15,000 dia dapat tunai tadi. Maksudnya apa? Dia ikut dia lah. Ni tak cerita lah. Ni nak buat apa? Kan? Maksudnya kalau kamu orang yang cerdik, dia boleh buat macam ni lah idea dia. Kan? Dia beli barang daripada orang lain. Tadi Ustaz bagi contoh tudung lah kan? Nak jual tudung tu. Ni contoh dia bagi kalau apa? Ali ni dia nak apa? Dia nak ada tunai RM15,000. Cara dia macam mana? Dia beli kereta, hutang dengan orang lain dan dia jual balik kereta tu. Hutang tu dia kena bayar macam biasa lah ni. 3 tahun 3 bulan saya kira tadi. Kan? Hutang tu kena bayar lah setiap bulan. Dekat apa? Dekat Ahmad. Tapi dengan Abu Bakar selesai lah. Sebab apa? Dia dah jual secara tunai. Kan 15,000 tu lah kata dia kena guna duit tu untuk sesuatu lah. Sebab dia nak kena bayar balik. Duit 15,000 tu sebenarnya bukan duit dia sepenuhnya pun. Dia macam duit hasil pada hutang juga. Tapi okey lah hutang tu sebulan 500 je kalau dia menega kan. 15,000 beli ni dia dapat untung 1,000 sebulan. Dapat dah bayar dekat kereta tu, hutang kereta 500. Dapat untung ada 500, tu baru sebulan. Mungkin bulan depan lagi dia kembangkan duit dia, duit lain makin banyak kan. Tu contoh dia lah. Ni cara orang bank dia panggil bank at-tawarruq. Okey. Rukun dan syarat aqdut tawarruq. Ini rukun dia. Kan rukun dia ada 4 lah. Okey. Yang bawah ni dia punya syarat dia. Wujud 2 akad jual beli. 2 akad jual beli wujud. Apa dia tadi? A dengan B, A dengan C. Saya cerita tadi kan. Kalau kat dalam cerita contoh ni, Ali dengan Ahmad, Ali dengan Abu Bakar. Ada 2 akad jual beli kat situ. Okey. Wujud 2 akad jual beli. Ni tak payah baca ni. Baca ni macam pening sikit ayat dia. Macam itulah mudah Ustaz nak bagi faham. Yang kedua, penjual pembeli pertama yang kemudian dia menjadi penjual dan pembeli kedua. Okey. Pembeli kedua bukanlah penjual pertama barang tersebut. Okey, bagi mengelakkan ia menjadi bai'ul ainah iaitu akad jual beli yang disusuli dengan pembelian semula oleh penjual dengan harga yang berbeza. Maksudnya apa dia? Dia jangan pembeli yang kedua apa dia? C lah. Okey, C dia bukanlah penjual yang pertama. Maksudnya dalam cerita yang tadi ni, maksudnya Abu Bakar dia bukanlah Ahmad. Okey, dia bukanlah Ahmad. Maksudnya Ali beli ke Ahmad. Kan? Lepas tu Ali ni juga dia jual ke Ahmad. Dia beli ke Ahmad, lepas tu dia jual ke Ahmad. Tu tak boleh. Faham tak? Dia berulang maksudnya contoh. Tu dia bagi tu. Contoh kat sini maksudnya pembeli kedua bukanlah penjual pertama. Maksudnya Ahmad maksudnya Abu Bakar bukan Ahmad lah. Abu Bakar tu bukannya Ahmad. Okey. Beli A beli dekat B. Kan? Lepas tu A pula pergi jual kat B. Kan pelik tu. Hang beli kat B, hang pergi jual pula kat B. Tu maksudnya. Yang ketiga, barang yang dibeli. Barang yang dijual telah diterima oleh pembeli pertama sebelum dia boleh menjualkan semula kepada pembeli kedua. Maksudnya beli kereta tak sah. Ali beli ke Ahmad kan. Ahmad bagi kereta tu kat Ali tu lah. Dapat jadi milik Ali lah. Kan? Kemudian dapat kereta tadi barulah Ali tadi jual kepada Abu Bakar. Maksudnya kena serah barang tu lah. Tak serah macam mana nak jual dekat Abu Bakar pula. Okay. Yang keempat, sirah, iaitu lafaz ijab dan qabul. Syarat yang menunjukkan kerelaan kedua-dua pihak untuk melakukan akad seperti saya jual dan saya beli. Ini biasalah. Okay. Macam sebelum ni juga. Okey, yang seterusnya. Ustaz nak cepat ni. Tidak kata habis dah. Ustaz pula baca. Okey. Ustaz baca terang-terang lah. Bai'us salam. Apa dah kelas ni? Kelas pukul 9 suku dah kelas tak? Ada Google Meet tak? 9 suku.
9 suku rehat tapi 945 ada lah. Ada, okey, ada rehat Kalau tak apalah, kurangnya terambil sikit pun okey lah kan. Okey, bai'us salam. Okey, bahasa dia hutang. Okey, bai'us salam maksudnya hutang. Istilah dia akad jual beli secara pesanan terhadap aset tertentu dengan spesifikasi tertentu. Dia takrif ni pening sikit, relax dulu. Okey. Pembayaran penuh dibuat secara tunai semasa akad dimeterai manakala penyerahan barang ditangguhkan ke suatu masa yang ditetapkan. Senang je nak faham ni. Apa dia? Pembelian online. Bai'us salam ni kita beli barang online. Cuma barang online lah ni dia ada COD. Kan COD ni lain pula. COD dia tak termasuk bai'us salam lah. Bai'us salam ni hak online biasa ni. Maksudnya kita beli kat Shopee, kita buat bayaran dia siap, lepas tu barang baru dia propose. Itulah bai'us salam. Itu yang dia kata ni. Pembayaran penuh dibuat secara tunai semasa akad. Penyerahan barang ditangguhkan ke suatu masa yang ditetapkan. Sebab apa? Dia ambil masa lah 2-3 hari ke seminggu ke sebab nak post kan. Beli barang daripada China pula. Ustaz pernah beli earphone daripada China sebulan lebih pun sampai. Kan? Maksudnya kita bayar lama dah. Kan? Ni kita panggil apa? Bai'us salam. Apa ingatlah? Apa? Jual beli apa? Jual beli secara online. Dipanggil bai'us salam. Tapi bukan COD lah. Yang COD tu tak kira. Sebab COD ni sampai barang baru bayar. Hak ni kita bayar dulu. Yang ni pula juga boleh jadi macam kita tempah baju lah. Kan kita pergi tempah baju raya, kita bayar siap-siap. Lepas tu 3 minggu ataupun sebulan baru siap. Baru kita dapat baju tadi. Dia termasuk juga bai'us salam. Maksudnya bayaran penuh dibuat masa tu. Masa kita beli tu, kita bayar terus penuh. Barang dapat kemudian. Okay. Dalil keharusan bai'us salam. Okay. Man aslafa fi tamar fal yuslif fi kailin ma'lum wa waznin ma'lum ila ajalin ma'lum. Sesiapa yang berhutang kurma, hendaklah dia berhutang dengan sukatan, timbangan serta waktu yang ditentukan. Kan dia ada waktu dia lah. Contoh bai'us salam, Ali membeli seutas jam tangan melalui laman sesawang dan dia akan menerima penghantaran barang tersebut setelah beberapa hari kemudian. Ni contoh yang online saya kata tadi lah. Ali beli jam, dia bayar terus. Kan? Lepas tu berapa hari barulah dia dapat jam. Sebab apa? Sebab ada orang ambil masa nak post. Ni contoh bai'us salam. Bai'us salam ni senang lah pada Ustaz. Tak payah cerita panjang kan? Bai' tawarruk ni tadi macam susah sikit. Bai'us salam ni senang sebab kita biasa. Okay? Siapa pernah beli barang online? Kan tak pernah lagi? Pernah beli barang online lah? Pernah, selalu. Pernah. Oh, selalu? Oh, ni perhabis duit siapa ni? Perhabis duit siapa? Duit mak ayah ha? Duit tabung. Oh, duit tabung. Oh, bagus yang kau menabung ha. Duit sendiri. Duit sendiri, okey. Okey, orang perempuan memang suka shopping, Ustaz tahu dah. Kan? Okey. Rukun dan syarat bai'us salam. Okey, pembeli dan penjual. Kedua-duanya mestilah berkelayakan untuk melakukan akad, iaitu baligh, berakal, tidak dipaksa. Okey, di penjual pembeli senanglah. Ni syarat dia nak sama macam al-bai' yang kita mengaji minggu lepas. Yang kedua, barang yang ditempah. Barang yang ditempah mestilah ditentukan sifat, kadar dan tidak bercampur dengan barangan lain. Maksudnya kita dah masa beli jam tu, kita dah tengok dah jam tu warna putih, dia punya jam tu macam mana, analog ke ataupun yang ada angka ke, ada jarum ke. Maksudnya dia tu dah jam tu kat mana. Sifat, kadar dia, kalau beli barang tu sekilo ke, ada siap dah. Okey. Boleh diserahkan pada suatu tempoh yang telah ditetapkan. Maksudnya boleh serah lah. Maksudnya dia ada janji apa, dia akan macam tu lah. Post mungkin ambil masa 2-3 hari. Dia tak mesti dia tetap sehari pun, dia akan lewat lah biasanya. Kan kita tempah baju pun dia agak lah, dia agak 3 minggu siap lah baju cik ni. Kan maksudnya boleh diserahkanlah tempoh yang ditetapkan. Jika penghantaran barang tersebut memerlukan kos tambahan, ia perlu dinyatakanlah akad. Ni samalah macam Shopee kan. Dia tulis ada kos post RM10 pula kena tambah. Kita pun tambah lah, banyak kan. Okay. Harga mestilah dinyatakan secara jelas dalam akad dan ia wajib dibayar secara tunai. Okay. Tunai ni macam kita buat lah ni lah. Lah ni tunai ni, bayar kredit kad pun jadi tunai dah sekarang. Maksudnya kita bayar kredit kad, dia akan masuk dalam account dia. Kan? Ataupun kita pakai debit card, kita transfer. Kan? Jangan nampak tunai ni kalau zaman dulu, kita kata tangan ke tangan lah. Kan? Zaman lah,
Dia boleh melalui online. Okay. Yang keempat, sirah iaitu lafaz ijab. Akad mestilah menggunakan lafaz tempahan seperti pembeli berkata saya menempah meja ini dengan harga 3,000 secara tunai dan penjual menjawab. Tu saya kata. Kalau pakai betul kan, pakai betul-betul mazhab Syafi'i yang kita kata macam ni, memang kita tak boleh beli ya kita. Kan? Kita beli dengan robot je zaman lah. Shopee kan. Shopee kita tak mesej pun dengan tuan tu. Kita mesej apa? Kita terus pakai online tadi yang Shopee punya apps tu. Tak ada pun kita kata saya tempah dah. Dia kata ni dia pun jawab balik. Tak. Kan? Sebab tu bila kita klik, kita pilih ada harga, kita klik okey tu, kita buat bayaran, itu secara tak langsung adalah lafaz ijab dan qabul. Itu adalah lafaz ijab dan qabul. Macam Ustaz cerita itulah, kita beli ayak minuman atau makanan lah ni yang ada jual dalam mesin tu kan. Kita yang ni qabul tak ada apa sebenarnya, ada ijab je. Tapi dia terima sebab apa? Mesin tu bila buat keluar makanan kita, tu kira qabul lah tu. Kan? Kira qabul lah. Kita yang nak beli ni pun kita masukkan duit, kita tekan hak mana kita nak. Bila turun tu kira qabul lah. Kan? Kira soalahnya macam mesin tu kata aku terima. Kan? Soalahnya macam tu lah. Okay. Yang ketiga, dah lebih dah ni. 9-10 sikit kena. Masa kita tak habis kan, masa kita pasal 9 suku je. Ustaz ada quizzes ni, tapi Ustaz tak payah buat lah sebab quizzes tu sampai tajuk semua sampai habis. Jadi kita akan buat quizzes tu minggu depan lah. Okay. Bai'ul istisna. Bai'ul istisna. Nak sebut bayar ni. Pengertian dia meminta untuk membuatkan sesuatu. Itu segi bahasa. Okay. Bai'ul istisna merupakan satu akad jual beli yang melibatkan pembuatan, penghasilan atau pembinaan aset tertentu dengan spesifikasi dan syarat tertentu yang dipersetujui antara penjual dengan pembeli. Okay. Bai'ul istisna ini berbeza dengan bai'us salam kerana pembeli tidak perlu membuat bayaran secara tunai. Itu beza dia. Hal ni dia melibatkan apa? Pembuatan, penghasilan, pembinaan aset. Maksudnya kita tempah, mungkin kita tempah juga, tapi kita tak payah bayar dulu. Kalau bai'us salam tadi, kita order juga barang, tapi syarat dia kita kena bayar dulu. Macam saya kata tadi lah, kalau COD, dia tak jadi bai'us salam. COD ni cash on delivery kan, maksudnya kita bayar masa bila hantar, tu tak jadi bai'us salam. Okay, bai' istisna ni pula, hal ni maksudnya apa? Ya. Habis dah kan? Keluar. Habis dah keluar. Okay. Tak apalah, keluar. Dah. Bunyi lagi? Biar. Saya cuba keluar. Okay. Jadi dia tidak memerlukan membuat bayaran secara tunai. Okay, kita tengok lagi detail. Dalil keharusan dia, kisah Rasulullah yang pernah menempah cincin emas. Okay, sahabat juga turut menempah cincin emas. Apabila Rasulullah mengetahuinya, baginda naik ke atas mimbar dan bersabda, inni kuntu istana'tuhu wa inni la albasuh. Sesungguhnya aku menempahnya dan aku tidak memakainya. Maka sahabat pun tidak memakainya. Okay. Nabi tempah cincin emas tapi Nabi tak pakai pun. Kan Nabi nak guna, sebagai riwayat kata Nabi nak guna untuk cop kan. Sebab orang lelaki kan tak boleh pakai. Okay. Ataupun boleh jadi juga tempah untuk orang perempuan. Kan kita macam orang lelaki nak beli emas boleh tak? Boleh. Kan, tapi boleh pakai tak? Tak boleh pakai. Beli emas untuk isteri kan, beli emas untuk anak perempuan ke kan, ataupun beli emas untuk simpan. Boleh kan. Contoh Ali meminta kontraktor untuk membuat rumahnya dan dia akan membuat bayaran setelah rumah tersebut siap. Ni sama tempah baju pun boleh sebenarnya. Kalau tempah baju yang tadi saya kata apa, tempah baju kita bayar terus. Dah siap dia bagi kat kita. Hak tu bai'us salam. Kalau tempah baju siap baru kita bayar. Hak tu baru bai'ul istisna. Kamu ingat beza dia apa? Dia sama juga, lebih kurang je sebenarnya, nak macam bai'us salam. Cuma beza dia kita bayar bila siap. Cash on delivery, boleh lah. Kan kita beli tudung, mungkin tudung tu tak potong je pun kat Shopee kan. Bila orang order je, barulah token tu dia buat. Dia buat. Okay, bila bayar?
cash on delivery. Bayar bila siap nanti kat rumah. Dia main hantar kat rumah kita, baru kita bayar. Yang tu dia jadi apa? Bai' al-istisna. Okay, sama macam ni ya. Kontraktor ni dia buat rumah, bila dah siap rumah baru bayar. Jadi termasuk apa? Bai' al-istisna. Okay. Rukun dia orang yang membuat tempahan dan orang yang menerima tempahan. Kan? Maksudnya orang yang menjual, orang yang beli jugalah. Cuma kat sini lebih pada orang yang buat tempahan dengan orang yang terima tempahan. Okay, sama dengan syarat dia lah, baligh, berakal, tidak dipaksa. Barang yang ditempah, barangan yang ditempah mestilah dijelaskan jenis, sifat, kadar. Okay, maksudnya nak buat rumah kena ada plan dia, bilik air ada berapa, bilik ada berapa. Okay, tempoh penyerahan juga mestilah dijelaskan lah akad. Maksudnya kena ada anggaran dia lah, nak buat siap rumah ni berapa lama kan. Contoh nak buat apa? Nak buat swimming pool kat rumah. Kan, mana tahu kan. Nak buat swimming pool kat rumah, kena tahu size swimming pool tu besar mana, tempoh dia berapa lama nak siap. Kan, maksud bila siap baru bayar. Okay. Rukun ketiga, sirah dia. Lafaz ijab qabul, lafaz yang menunjukkan kerelaan kedua-dua pihak untuk melakukan akad, seperti pembeli berkata saya menempah almari ini dengan harga 500 yang akan dibayar setelah siap. Kan, penjual berkata saya terima tempahan tersebut. Kan, maksudnya bai' al-istisna tadi, dia nak macam juga bai' salam, cuma beza dia apa? Kita tempah barang, kita beli tadi, maksudnya kita bayar bila dapat. Okay, bila bayar, bila dapat baru kita bayar. Okay. Okay, wallahu alam 3 dan habis 3. Ada soalan tak? Jelas Ustaz terang lama ni, tak faham, tak tahu juga tak kata apa. Boleh Azmi? Tak ada Ustaz. Boleh. Clear. Kalau clear kita berhenti kat situ lah. Nanti lagi 3 kita sambung minggu depan lah. Tengoklah nanti Ustaz rasa kita kena buat hari Senin kot. Ya, kena buat kelas hari Senin. Sebab hari Jumaat ramai dia terkorban di di atas katil. Kan. Tak tahulah, cuma kalau sangka baiknya ke internet lah kot. Internet tak ada masalah. Okay. Okay, tak ada soalan Ustaz. Tangguh kat situ lah. Okay, hampa boleh rehat dulu lah. Okay. Ustaz lagi ada kelas pukul 11 pula lagi. Lambat lagi lah. Kelas 11 dengan kelas 5 kasir. Oh, ada kelas dengan 5 majah lagi, lupa. 5 majah ada kot. Okay, Ustaz rasa sekadar tu lah. Okay, kita tangguh kelas kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika